Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Summa amma ba'd. Yang saya muliakan Musi, Tuan Imam Bilal, ahli jawatan kuasa Masjid Taman Tunku Jaafar, para asatizah, tuan-tuan guru, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa khabar tuan-tuan? Baik, alhamdulillah. Pertama-tama sekali marilah kita memperbanyakkan ucapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillah. Jadi alhamdulillah itu makna dia apa tuan-tuan? Bukan terima kasih Allah. Alhamdulillah tu bukan terima kasih. Alhamdulillah tu apa? Asyukru was-sana'. Puji, as-sana' wasyukur. Puji dan juga terima kasih. Dua. Dia bukan terima kasih saja alhamdulillah tu. Dia puji dan terima kasih. Dia macam ni lah tuan-tuan. Macam ada orang yang baik mau kita kan. Katakanlah kita ni susah kan. Dia selalu datang. Apa ada nak tolong apa ni? Dia bori boreh kayak gitu. Apa lagi? Lauk tak ada, bori ayam, bori ikan. Ikan siakap pun dia bori. Contoh lah kan. Dia bori. Lepas tu esok apa anak nak belanja, bori duit. Anak-anak kita nak belanja apa kau, dia bori duit. Jadi orang macam ni kita makasih ke? Kita ucap terima kasih ke? Terima kasih lah tuan. Tak kan? Kita up sikit lah daripada terima kasih tu. Kita cakap terima kasih lah tuan, banyak bantu saya, mulia hati tuan. Kan kita puji dan juga kita terima kasih dan puji. Kan? Ya, up sikit Jadi Allah Subhanahu wa taala, cara kita nak berterima kasih dengan dia, kita puji dan terima kasih. Sebab tu kita sebut alhamdulillah. Puji dan syukur. Puji dan syukur. Kalau terima kasih ya dalam bahasa Arab syukran. Syukran ya Allah kan. Jadi tak kita tak sebut syukran, kita sebut alhamdulillah. Puji dan syukur di atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita ni. Nikmat yang macam-macam lah kan. Jadi kita terima kasih dengan Allah SWT di atas nikmat yang kita dapat nampak, dapat rasa, dapat makan. Itu kita terima kasih ataupun kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas nikmat yang macam tu, dan juga nikmat yang kita tak nampak kadang-kadang tu kan. Kadang-kadang kita banyak terlopeh, kita tak nampak Allah Ta'ala beri kita. Kita tak perasan pun, dan kita tak ucap terima kasih, tak cukup terima kasih kita ni. Jadi sentiasalah perbanyakkan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah. Baik, itu perkara yang pertama. Yang keduanya, baru ni ada orang tanya saya soalan soalan yang membuka mata saya jugalah. Dia tanya kan, dia tanya, Ustaz, apa hukum baca Quran? Apa hukum baca Quran kan? Jadi kita pun, maksud dia kat sini, maksud dia lah kan, baca Quran di luar solat lah, di luar solat. Solat of course kena baca Quran kan, iaitu kita baca surah Fatihah, wajib baca surah Fatihah. Jadi kita baca dalam solat tu lain cerita. Dia tak tanya yang tu. Dia tanya hukum kita baca luar daripada solat ni. Apa hukum Tapi soalan dia ni saya rasa lah, saya tak tahulah apa yang dia tanya. Tapi rasa dia macam dia nak cuba cari jawapan supaya dia ni tak payah baca Quran. Ada orang tanya ni macam-macam orang kan. Tanya tu kadang-kadang tanya supaya dia tak payah baca kan. Rasanya lah, tak tahulah, Allah Ta'ala yang lebih mengetahui. Okey. Jadi soalan dia tadi apa? Apa hukum baca Quran luar daripada solat ni? Jadi saya pun cari juga fatwa-fatwa ni. Tapi majoriti mengatakan membaca Quran itu mustahabbah. Mustahabbah iaitu sunat. Sunat bukan kita dah belajar minggu lepas kan. Sunat mau sunnah kan. Yang ni sunat dalam ilmu fiqh.
sunat mustahabbah. Dan paling tinggi pun dia orang kata masyru', membaca Quran, tilawatul Quran masyru'ah, membaca Quran itu adalah disyariatkan. Okey, cuma dalam kepala saya ada satu benda. Kalau kita kata ia sekadar sunat, tak perlulah kita baca, kan? Kita tak payahlah macam tu, sunat ialah baca Quran ni. Tetapi satu benda yang kita kena ingat, Nabi SAW, Nabi ni apabila hari kiamat esok, kita akan cari Nabi ni. Kisah ni Nabi dah cerita dalam Sahih Bukhari. Nabi bagi tahu dah macam mana peristiwa kita pada hari kiamat esok. Kita akan cari Nabi Adam untuk selesaikan masalah kita. Nabi Adam kata lastu laha. Kita cari Nabi Ibrahim, lastu laha. Sampai kita jumpa Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kata ana laha. Ya, aku boleh tolong. Aku memang dicipta untuk tolong korang ni waktu hari kiamat. Lalu Nabi SAW dia puji Allah Ta'ala. Lepas kita minta tolong dengan Nabi Muhammad tu, semua umat manusia ni minta tolong Nabi Muhammad. Nak khabar Nabi ni memang sebenarnya sayang kat umat dia. Lalu dia puji Allah Ta'ala, dia sujud kepada Allah SWT. Kemudian dia kata kepada Allah, lepas Nabi sujud lama sangat, Allah SWT kata irfa' ra'saka ya Muhammad, angkat kepala engkau wahai Muhammad, wa qul yusma' laka, cakap engkau akan didengari, wasal tu'ta, minta engkau pasti diberi, washfa' tushaffa', mintalah syafaat nescaya engkau akan diberi syafaat. Jadi Nabi pada hari kiamat esok dia akan minta Allah Ta'ala beri dia supaya bagi dia syafaat, so dia boleh tolong umat dia ni. Jadi apa Nabi SAW minta kepada Allah Ta'ala pada hari kiamat ni? Dia minta ummati disebut dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari ni, ummati umat aku. Lalu Allah SWT kata apa dekat dia? Intalik, pergi, fa akhrij minan nar man kana fi qalbihi, keluarkan sesiapa yang ada di dalam jiwa dia sikit daripada iman, keluarkan daripada neraka. Di Nabi ni nak cerita ni, sampailah cerita ni panjang lah, sampailah dia sujud lagi, dia buat lagi macam tu, sampai Allah kata keluarkan man kana fi qalbihi mithqala khardalin minal imani, man kana fi qalbihi adna, siapa yang ada dalam jiwa itu sikit pun bawa keluar. Begitu Nabi SAW sayang dengan umat dia, nak bawa keluar daripada neraka, nak masukkan dalam syurga, dia tolong kita. Tapi Nabi yang sama, saya nak cerita ni makna Nabi yang sama juga pada hari kiamat esok dia akan komplain dengan Allah Ta'ala. Dia akan komplain. Nabi SAW akan komplain dengan Allah Ta'ala. Dia kata apa? Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wahai Rasul berkata, wahai Tuhan aku, sesungguhnya kaum aku ini mengambil Al-Quran mahjura, lalu dalam keadaan dia meninggalkan je Al-Quran tu. Jadi saya nak cerita tadi pasal hukum baca Al-Quran. Nabi sayang umat dia, tapi dalam masa yang sama, tapi sampai bab Al-Quran dia tak tolak ansur. Dia akan komplain dengan Allah Ta'ala. Dia akan kata, wahai Tuhan aku, ya Rabbi, wahai Tuhan, sesungguhnya kaum aku mengambil Al-Quran yang engkau turunkan ini mahjura, dalam keadaan dia meninggalkannya. Jadi perbahasan dia adalah pada perkataan mahjura, ditinggalkan tu. Macam mana kita nak anggap seseorang itu meninggalkan Al-Quran? Jadi para ulama seperti Al-Imam Ibn Al-Qayyim, dia kata meninggalkan Quran ini ada beberapa jenis, anwa'un. Apa antaranya? Orang yang hajara sima'ahu, dia tak mau dengar Quran dan tak mau beriman. Itu yang pertama. Hajara al-amala bihi, ataupun hajrul amali bihi, dia tidak beramal dengan Al-Quran. Itu bentuk meninggalkan. Yang Nabi komplain ni tadi, yang meninggalkan tu macam mana? Yang pertama sekali, tak mau dengar, tak mau beriman. Maknanya Quran apa, tak payah. Itu yang pertama.
Yang kedua adalah orang yang tidak beramal dengan Al-Quran. Tidak beramal dengan Al-Quran. Apa yang diajarkan dalam Al-Quran dia tak mau buat. Yang tu juga termasuk dalam orang yang Nabi akan komplain esok. Yang ketiga adalah hajara tahkimahu wa tahakuma ilaihi. Orang yang tak mau mengambil hukum daripada Al-Quran. Kalau kita kata Quran kata macam ni, dia pun kata tak payahlah Quran. Contoh macam faraid. Macam faraid kan, kita nak bagi harta kan. Kita apa Quran nak bagi laki 2 perempuan 1 ni, tak payah. Kita ni orang moden. Kita bagi sama banyak. Kan? Yang tu menolak juga hukum daripada Al-Quran. Okey. Lagi apa lagi? Nombor 4. Yang keempat ialah hajru tadabburihi wa tafahumihi. Meninggalkan tadabbur dan juga memahami. Jadi yang ni antara golongan ada yang kelima, hajarul istishfa. Yang ni meninggalkan, yang kelima adalah meninggalkan untuk berubat, untuk mengubati jiwa dia ni. Al-Quran itu turun untuk ubat jiwa kita. Selain daripada ubat fizikal, kita kadang-kadang baca air semua minum supaya baik demam kan, demam tu elok sikit baru minum. Tapi itu fizikal, ini jiwa. Tujuan utama adalah membaiki jiwa kita. Kita tak mau jiwa ni, saya tak percaya mau Quran, saya pergi jumpa pakar kaunselor ke apa ke, Quran ni tak payahlah, tak nak dengar lah. Yang tu juga termasuk. Tapi yang saya nak fokus adalah yang nombor 4 tadi, iaitu meninggalkan tadabburihi. Yang ni dia tak mau tahulah apa yang Allah cerita tu, tak payah tahulah apa Allah nak bagi tahu ni. Kita beriman mau ustaz lah. Apa ustaz khabar, itu ialah yang saya beriman. Saya sendiri tak nak tengok. Yang tu juga termasuk di dalam golongan yang meninggalkan Al-Quran. Tuan-tuan, jadi kita ni jangan kita tinggalkan ataupun kita cari alasan untuk kita ronggang mau Quran. Kita baca dengan kadar kita. Mungkin kita baca setiap kali lepas solat, contoh kan, itu orang yang baik lah. Saya pun tak baca setiap kali lepas solat tu kan. Mungkin sehari sekali kan, kadar kita lah. Tapi jangan cari alasan macam orang yang tanya tadilah kan. Dia cuba cari jawapan supaya dia tak payah baca kan. Mungkin dia tak berapa nak elok baca kan, tak berapa pandai nak baca, tak dogeng ke, malas ke kan. Jadi cari alasan jangan. Kita jangan cari alasan, kita bacalah Al-Quran. Walaupun kebanyakan ulama tak ada menghukumkan wajib pun, tetapi kalau kita tak baca, kita bimbang kita termasuk di dalam orang kaum Nabi ataupun umat Nabi yang ambil Al-Quran dan meninggalkannya kan. Ambil Quran letak atas almari kan, ambil balik tahun depan berabuk kan. Jadi yang tu kita tak mau. Itu perkara yang kedua lah yang ini kita nak bincang. Jadi satu lagi sebelum kita masuk doa ni tadi. Okey, ada satu lagi saya tengok dalam video, ada YouTube kan, YouTube. Ada seorang ustaz ni lah. Nama tidak disebut lah kan. Dia anak murid dia tanya, dia baca soalan tu bertulis lah. Dia baca, kenapa ustaz ajar doa-doa syekh yang Nabi tak ajar pun, dia ajar doa tu kan, sedangkan Nabi tak baca doa tu. Jadi nak dengar lah jawapan dia kan. Dia tanya, ustaz tu kenapa ajar doa-doa yang ni, tapi tak ajar doa yang Nabi ajar? Apa jawab ustaz tu? Dia kata Nabi ni, dia panggil Nabi ni dah tamkin. Dia kata Nabi ni dah kuat. Nabi ni kuat. Kalau dia kalau dia amalkan zikir dia tu, doa zikir tu kan, dia amalkan zikir tu, dia tak ada apa-apa. Tapi kalau orang besok-besok amalkan, dia akan goyang kan, nak jatuh lah, nak sakit, nak tumbang lah. Cintu jawapan dia. Jadi jawapan ni sebenarnya sangat mengelirukan lah kan. Sangat mengelirukan sebab dia kata kita ni orang biasa, kita baca doa yang bawah-bawah je. Doa Nabi ni biar ke Nabi. Dia kata macam itulah lebih kurang. Itulah lebih kurang maksud dia. Kita orang biasa-biasa ni baca doa yang bawah-bawah je. Tak payah baca zikir-zikir Quran. Jadi yang ni jawapan yang sangat mengelirukan sebab apa tujuan Nabi SAW diutuskan? Kita nak ikut Nabi lah. Itu tujuannya. Jadi dia tiba-tiba kata tak sesuai. Seolah-olah dia mempertikaikan ataupun
Bukanlah dia kata macam tu, tapi seolah-olah macam dia kata tak sesuai lah kan. Allah Ta'ala bagi Nabi ni, kita nak ikut Nabi ni kuat kan, ikut yang bawah-bawah je. Jadi yang ni tak betul lah tuan-tuan. Ada satu kaum ada satu kaum yang kata dia tak mau ikut Nabi. Dia kata, tapi dia kata dia sayang Allah. Apa ayat Al-Quran bagi tahu kepada Nabi supaya bagi tahu kaum tu? Dia kata, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan wahai Muhammad, kalau betul kau sayang Allah, ikut aku. Nabi Muhammad bagi tahu dekat orang, ikut aku, ikut Nabi SAW, bukan ikut orang lain. Yang ni juga adalah pengajaran yang salah lah. Yang ni satu ekstrim tuan-tuan. Ekstrim yang mana nampak Nabi tu tinggi, bona kita tak layak ikut Nabi, kita amal yang bawah. Ini ekstrim. Ini satu ekstrim lah, melampau. Ada satu lagi ekstrim. Ada satu lagi ekstrim. Dia rasa Nabi ni tak apalah, kita kena buat lebih sikit daripada Nabi. Yang tu pun ekstrim juga. Nabi tak apalah, dia Nabi, dia dah diampunkan, dia confirm masuk syurga, kita tak confirm. Yang ni juga satu ekstrim yang tak boleh diikut. Nabi dihantar oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita untuk kita ikut. Dalam satu hadis yang diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, datang 3 orang. Datang 3 orang ke rumah isteri-isteri Nabi. Ja'a thalathatu rahtin ila buyuti azwajin Nabi. Datang 3 orang ni ke rumah isteri-isteri Nabi, tanya tentang Nabi. Dia tanya tentang Nabi. Nabi ni dalam rumah buat apa? Malam-malam buat apa? Dia tanya macam tu kepada isteri-isteri Nabi. Lalu Nabi isteri-isteri Nabi ni pun bagi tahulah, Nabi macam ni. Lalu lepas diberitahu, ka'annahum taqalluha. Dalam hadis tu bagi tahu, bila diberitahu macam tu, mereka ni rasa macam sikit ya Nabi buat ni kan, sikit dia anggap macam sikit. Lalu seorang tu cakap, amma ana, aku nanti asumud dahra walam uftir, wala uftir, aku akan berpuasa sepanjang tahun dan aku takkan ada hari yang aku tak puasa. Nabi ni dia tak puasa sepanjang tahun, dia kadang dia puasa kan, kadang dia tak puasa kan. Bila dia dengar Nabi ni tak banyak tak puasa ke apa ke, dia rasa Nabi baik, aku puasa sepanjang tahun, tak ada hari kecuali Ramadan lah kan. Ramadan memang, selain daripada tu puasa. Seorang lagi cakap, amma ana fa usalli al-laila wala arqud, aku akan solat sepanjang malam dan aku tak akan tidur. Sepanjang malam aku akan solat. Dan seorang lagi bagi tahu, amma ana la atazawwajun nisaa abada, aku tak akan berkahwin lah dengan perempuan ni. Aku tak nak berkahwin lah. Sebab macam mengganggu je amalan-amalan ibadat ni, aku tak nak kahwin. Lalu lepas dia orang pergi, Nabi datang jumpa dia orang tiga-tiga ni. Nabi bagi tahu dekat dia orang, antumul ladzi qultum kadza wa kadza, korang kau yang cakap yang macam tadi tu, korang kau yang sebut benda-benda tu. Lalu dia kata ya. Inni, Nabi bagi tahu, inni la akhsyallah, la akhsyallaha wa atqakum lah. Sesungguhnya aku ini orang yang paling takut Allah. Dan akulah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Takwa itu maksud dia jaga. Aku yang paling jaga diri aku daripada Allah SWT. Aku jaga diri aku. Okey. Walakin, tetapi Nabi beritahu, tetapi aku ini asumu, aku berpuasa, wa uftir, dan aku berbuka. Maksudnya ada hari aku puasa dan ada hari aku tak puasa. Wa usalli wa arqud, aku salat dan aku tidur. Aku salat dan aku tidur. Wa atazawwajun nisaa, dan aku berkahwin. Faman raghiba an sunnati, sesiapa yang melencong daripada sunnah aku, falaisa minni, maka dia bukan dari kalangan aku. Jadi tuan-tuan, dua buah ekstrim, dua jenis ekstrim yang saya sebutkan tadi. Yang satu nampak Nabi tinggi bona, tak payah ikut.
Yang satu nampak sikit pun lah. Jadi dua-dua ni supaya Allah Subhanahu Wa Taala lindung kita. Lindung kita daripada terjebak. Nabi diutuskan untuk kita ikut. Nabi diutuskan untuk kita ikut, bukan untuk kita anggap dia tinggi pun ataupun dia sikit pun. Okey, kita sambunglah tuan-tuan. Hari ni kita nak sambung bacaan doa. Doa Nabi SAW sebelum memberi salam, semasa tasyahud, sebelum memberi salam. Okey. Jadi hari tu kita berhenti okey. Doa yang ke-8 doa yang ke-8 muka surat 43. Hadis yang ke-62, hadis ini hadis yang diriwayatkan daripada Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir. Siapa Ammar bin Yasir tuan-tuan? Sahabat Nabi SAW. Okey. Jadi orang tanya, Ammar bin Yasir, apa pasal solat kau pendek mana? Kan, lalu Ammar pun bagi tahu, solat pendek yang kau rasa pendek tadi tu, dan ada baca doa yang ni. Yang tu Ammar bagi tahu. Jadi apakah doa Ammar yang dibacakan di dalam solat itu? Dia baca, Allahumma bi'ilmikal ghaiba wa qudratika 'alal khalq. Okey, kita berhenti kat situ dulu. Okey, kita berhenti dari itu dekat bi'ilmika ni. Ya Allah, dengan ilmu engkau al-ghaib, tentang perkara-perkara ghaib. Okey. Jadi perkataan yang pertama kita baca hari itu adalah bi'ilmika. Allahumma bi'ilmika. Ya Allah, dengan ilmu engkau tentang perkara-perkara ghaib. Jadi seolah-olah dia bertawassul dengan ilmu Allah. Bertawassul. Jadi kita dah sebut juga tawassul yang masyru' di sisi agama. Hari itu kita sebut dua kot. Tawassul yang masyru'. Pertama sekali, kita boleh bertawassul. Bertawassul itu maksud dia, kita menjadikan sesuatu itu perantara antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita jangan jadikan perantara itu orang. Jangan. Perantara itu ada 4 yang boleh dibolehkan di dalam agama. Yang kita dah sebut itu 2. Yang pertama, kita jadikan perantara doa kita ni. Perantara ni supaya doa itu nampak macam menarik sikit lah. Kan? Doa kita, Ya Allah beri dan rezeki. Tak menarik kan? Ya Allah, dengan ilmu engkau dan pengetahuan engkau, dengan kuasa engkau, berilah aku rezeki. Kan? Jadi kita jadikan tawassul. Jadi ada benda yang boleh kita tawassul. Yang pertama dengan nama Allah itu sendiri dan juga sifatnya. Ya Allah, kita minta, Ya Allah, kerana engkau Allah beri dan rezeki. Ataupun Ya Allah, engkau adalah pemberi, engkau adalah pengasih, penyayang, beri aku cinta contohnya. Okey, yang tu, yang pertama. Yang keduanya, kita boleh bertawassul dengan amalan soleh kita. Amal soleh ni juga satu benda lah. Seperti mana kisah Nabi bagi tahu man kana qablakum. Nabi sebut dalam cerita tu, Nabi bagi tahu ada orang sebelum daripada engkau yang terkurung di dalam gua. Dia terkurung di dalam gua, lalu dia sebut amalan, Ya Allah, aku ada buat macam ni, buat macam ni. Tak ada siapa tahu. Aku buat itu kerana engkau. Ya Allah, bukalah pintu gua. Lalu pintu gua itu terbuka. Batu tutup. Jadi batu itu bergerak. Jadi ini juga pengajaran untuk kita tuan-tuan. Tawassul dengan amal soleh. Tuan-tuan, bila kita buat sesuatu kebaikan, yang pertama sekali, cuba sorokkan. Jangan bagi tahu orang. Tinggal kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan ambil gambar dulu. Gambar-gambar ni dah beri duit kat orang ni, ambil gambar kan. Kita nak bagi tahu orang. Kan? Jadi dah tak ada apa kita dengan Allah Taala esok. Tak ada apa dah. Esok kita nak tawassul pun dah tak ada. Kita terdosa esok, tak ada dah. Apa pun tak ada. Semua dah bagi tahu orang. Yang tu, amal soleh yang disembunyikan. Seperti mana kisah 3 orang di kalangan Bani Israel itu. Okey. Jadi yang keduanya adalah amal soleh. Yang ketiganya, kita boleh juga bertawassul dengan doa orang soleh yang masih hidup. Maknanya kita pergi dekat orang soleh. Yang tu juga menunjukkan pentingnya kita ni ada kawan-kawan orang baik. Soleh bukan ustaz. Soleh, ustaz belum tentu soleh leh. Belum tentu leh kan.
Saleh ni maknanya orang baik orang baik ustaz dia mungkin pandai tapi belum tentu dia baik. Okey, jadi kita boleh poi dekat orang ni sahabat ataupun kawan, tolong doakan aku. Aku ada masalah ni, anak ni tak nak dengar cakap kau kan. Anak nak masuk universiti ke, doa supaya dia dapat masuk universiti. Yang tu boleh. Tapi jangan poi dekat orang soleh dah mati, jangan. Yang tu syirik. Yang tu tak boleh. Orang soleh yang hidup dah 3 orang. Dan yang keempat adalah tawassul dengan bizikril hal. Dalam bahasa Arab disebut bizikril hal. Seperti mana contohnya Nabi Musa. Nabi Musa ketika mana dia lari daripada Firaun. Pertama kali dia lari tu, yang ni bukan yang cross Laut Merah tu, bukan. Ni lari kali pertama bila dia bunuh orang di Mesir. Dia lari pergi ke Madian. Dia pergi Madian. Orang Mesir kejar dia. Dia lari pergi Madian. Lalu apabila dia sampai di Madian, dia nampak ada perempuan yang nak bagi minum binatang ternakan dia. Lalu dia tolong perempuan tu. Lepas dia tolong perempuan tu, dia pergi bawah pokok. Dia minta kepada Allah. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya wahai Tuhan aku, terhadap apa yang engkau nak bagi aku daripada kebaikan ni, faqir, aku ini sangatlah berhajat. Fakir kat situ boleh masuk 2 lah. Satu, dia sangat berhajat, fakir. Satu lagi, memang Nabi Musa tengah fakir, sebab dia memang tengah lari kan? Jadi tak ada apa, lari ni boleh bawa banyak-banyak ke barang, tarik luggage tu kan, bawa tak boleh kan, tak ada apa, memang dia fakir betul. Lalu dia sebut keadaan dia, lalu Allah SWT mustajabkan doa dia. Perempuan tu yang dia tolong tu, salah seorang memang suka sama dia, kahwin. Lalu duduklah dengan bapa mertuanya di Madian. Okey, kisah lain pula ni. Jadi ada 4 benda yang boleh kita tawassul. Allah, nama Allah, sifat-sifat Allah. Yang kedua dengan amal saleh, dan yang ketiga adalah dengan doa orang soleh yang masih hidup, dan yang keempat adalah zikril hal, kita sebut keadaan kita. Kita, ya Allah aku susah ni, apa, bantulah aku. Di samping kita buat kebaikan macam Nabi Musa. Ada 4 benda. Okey, jadi yang ni adalah kategori yang pertama, iaitu ya Allah, dengan ilmu engkau ataupun dengan pengetahuan kau tentang perkara-perkara ghaib. Okey, kita bertawassul tu. Itu perkara pertama. Wa qudratika 'alal khalq, dan kekuasaan engkau di atas ciptaan. Okey. Jadi kita tawassul yang pertama dengan ilmu, dan yang kedua dengan kuasa Allah ke atas ciptaannya, iaitu ke atas makhluk, kata makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi kadang-kadang bila kita nak sebut tu, kita tawassul tu dengan nama Allah ataupun sifat Allah, bagi konorlah dengan apa yang kita nak minta. Yang tu juga formula dia. Kalau kita nak sebut ya Allah beri dan rezeki, sebutlah nama Allah yang pemberi rezeki. Ya Wahhab. Wahhab maknanya bagi. Pemberi. Wahhab itu maksud dia hibah dalam bahasa Arab ni, dia macam dia beri lah. Macam itulah. Macam bonus kan, beri lah. Beri nah, ambil. Itu Wahhab. Jadi wahai pemberi yang sangat pemberi, Wahhab, beri aku rezeki. Kalau kita putus cinta kau, sebutlah nama Allah ya Rahim, ya Rahman. Sesuailah dengan apa yang kita nak minta. Jadi yang ni kita sebut, yang pertamanya kita sebut ilmu Allah, dan yang kedua kuasa Allah. Okey, apa yang kita minta? Baru dia sebut kat sini. Nabi ajar kita, ahyini ma alimtal hayata khairan li. Ahyini maksud dia, hidupkan aku, ma'alimta, selagi mana engkau tahu, al-hayata, kehidupan itu, khaira, lebih baik untuk aku. Hidupkan aku selagi mana engkau tahu kehidupan itu baik untuk aku. Yang ni boleh kita doa di dalam tasyahud kita sebelum memberi salam. Wa tawaffani,
dan matikan aku. Tawaffa maksud dia cukup, mencukupkan aku. Tapi maksud dia kat sini matikanlah, matikanlah aku idza alimtal wafata, apabila engkau tahu al wafata, kematian itu, khaira, baik, li, untuk aku. Okey, kita berhenti kat situ dulu. Doa ni panjang. Okey, yang pertama sekali tuan-tuan, dalam doa ni kita minta Allah hidupkan aku selagi mana engkau tahu hidup itu baik untuk aku, dan matikan aku kalau mati itu lebih baik untuk aku. Jadi yang pertama sekali, kita tak boleh minta mati. Tak boleh minta mati. Dalam hadis yang diriwayatkan muttafaqun alaih, yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, la yatamannayanna ahadukumul maut li dhurrin asabahu. Jangan seseorang kamu berhajat sangat ataupun teringin sangat nak mati disebabkan musibah yang menimpanya. Fa in kana la budda fa'ilan, kalau tak boleh sangat, kalau dia ada satu musibah yang rasoi kalau mati lagi baik ni, jangan cakap ya Allah matikan aku, jangan. Nabi kata fa in kana la budda fa'ilan, kalau tak boleh sangat sebut, falyaqul, Nabi kata sebutlah, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li, ya Allah hidupkan aku selagi mana engkau tahu hidup aku baik untuk aku, dan matikan aku jika mati itu lebih baik untuk aku. Okey, jadi dalam doa ni tadi, kita sebenarnya tak boleh minta mati, tetapi kita minta dengan pengetahuan Allah dan kuasa Allah ke atas hamba-Nya. Kalau hidup kita ni, hidup lagi esok tambah lagi banyak dosa daripada pahala, kita dah boleh minta benda ni, kan? Kita rasa kalau hidup kita ni rasanya macam banyak buat dosa daripada buat pahala ni, kan? Yang ni kita boleh minta, ya Allah matikan aku kalau mati itu lebih baik untuk aku. Okey. Sebab apa tuan-tuan? Seorang Muslim itu dia tak tahu, kita hidup ni, peluang yang Allah Ta'ala bagi ni, kita kena solat 5 waktu, kita kena jalankan tanggungjawab kita. Mudah-mudahan ia menjadi pahala yang banyak kepada kita. Jadi jangan kita minta mati, dulu, kecuali kalau benda itu dia membawa lebih banyak mudarat, lebih banyak mudarat kepada kita, baru kita boleh minta mati. Tapi yang ni, dalam kes ni kita boleh minta lah, sebab ni adalah doa yang Nabi SAW ajar kepada kita. Kita minta tu pun bukan kita saja, bukan sebab musibah pun, bukan, tapi kita minta dengan pengetahuan Allah tentang perkara ghaib, tentang kuasanya kita minta. Tawaffani, matikan aku kalau mati itu lebih baik untuk aku. Okey, habis pasal bahagian tu, ahyini, hidupkan aku selagi mana hidup itu lebih baik untuk aku, dan matikan aku sekiranya mati itu lebih baik untuk aku. Okey, apa lagi doa dia? Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah. Ya Allah, sesungguhnya aku as'aluka, minta kepada engkau, khasyataka, khasyataka. Okey, khasyah maksud dia takutkan engkau, fil ghaibi wasyahadah, dalam keadaan tak nampak dan dalam keadaan nampak. Okey, yang pertama sekali kita nak cerita tentang khasyah. Khasyah itu apa? Khasyah itu takut. Tetapi takut dalam bahasa Arab ni ada banyak peringkat lah. Ada khauf, ada khasyah, ada apa lagi perkataan, ada beberapa perkataan lah. Tetapi khasyah adalah takut dalam keadaan kita kenal. Itu khasyah. Sebab tu dalam Al-Quran kata innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang yakhsya akan Allah itu di kalangan ulama. Orang yang takut dalam keadaan kenal, itu khasyah. Jadi kita minta Allah, ya Allah aku minta takut kepada engkau dalam keadaan aku kenal engkau, khasyataka fil ghaibi wasyahadah, dalam keadaan ghaib, tak nampak. Ghaib itu maksud dia orang tak ada. Kita ni kadang-kadang bila depan orang tu nampak baik betul, kan? Tapi bila tak ada orang dalam rumah sendiri,
kita macam tak ada Tuhan kadang-kadang. Kita tak takut kan? Kita cakap bukan-bukan, kita maki orang kan? Kita buat macam-macam benda yang haram kadang-kadang bila orang tak nampak. Jadi yang ni juga perkara yang kita minta Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Ya Allah, bagi aku ini takut kepada Engkau dalam keadaan ghaib, dalam keadaan tak nampak, dan juga dalam keadaan syahadah, orang nampak. Masuk tu? Belum ya? Okey, kita sambung. Wa as'aluka, okey, kita mungkin habis kat sini lah kot. Wa as'aluka kalimatal haqqi fir ridha wal ghadab. Dan aku minta kepada Engkau kalimatal haqq, perkataan yang benar, fir ridha wal ghadab, dalam keadaan redha, yakni kita puas hati, kita suka, wal ghadab, dalam keadaan, dan juga dalam keadaan marah. Ya Allah, beri dia ni cakap betul, walaupun dia ni tengah suka betul dengan orang ni, orang tu cakap apa pun kita ya betul kan, tak kan? Minta Allah beri kita kalimatul haq, perkataan yang benar, fir ridha, ketika mana kita redha, wal ghadab, dan kita marah, kita sangat marah dengan orang ni, semua bodoh kita, jangan bercakap benar. Jadi benda ni sebenarnya lebih kepada orang-orang yang cakap jugalah sebenarnya kan. Kadang-kadang dia mengajar kan, dia rasa macam jemaah kat sini macam ni kot sobut ni marah ni kan. contoh jadi dia tak bercakap benar, dia tak cakap benar sebab dia takut jemaah marah, so tak panggil esok ni jadi panggil tak panggil nombor 2 berkata benar, kalimatul haq, berkata benar ketika mana redha, ketika mana suka ataupun ketika marah. Okey, fir ridha wal ghadab. Okey, kita sambung lagi. Wa as'alukal, boleh kot. Wa as'alukal qasda fil ghina wal faqr. Dan aku minta engkau al qasda, al qasda yakni sederhana, fil ghina ketika mana kaya, wal faqr, dan fakir. Okey, sederhana itu apa? Sederhana itu maknanya kita ini bersifat sederhana ketika mana kita kaya, kita tak melampau. Apabila bila dia ada dua ekstrim lah, macam kita sebut tadi kan, bila dia kaya sangat, dia sangat terdedah untuk buat benda-benda yang melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, betul tak? Jadi benda ni memang akan sangat memberi kesan. Bila kita rasa kita edan kaya, apa nak masuk situ, tak boleh masuk, bayar kita akan buat apa saja supaya kita langgar juga, kita boleh masuk. Itu dia tughyan, dia melampau. Jadi kita minta Allah Ta'ala, jangan jadikan aku macam tu, jadikan aku ini orang yang qasd, sederhana, bersederhana, i'tidal. Qasd maksud dia sederhana ketika mana aku kaya sangat ataupun aku ini miskin sangat. Miskin juga adalah benda yang boleh menyebabkan seseorang itu kadang-kadang sampai jadi kufur. Jadi dia sangat susah lah, apa dia tak ada ni. Jadi dia akan menyebabkan dia juga melampau. Jadi kita minta Allah Ta'ala, kalau aku kaya ko, kalau aku miskin ko, jadikan aku ini qasad, qasad yang ini sederhana. Okay. Benda yang baik kita boleh minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Was'aluka na'iman la yanfad, dan aku minta kepada engkau na'iman, nikmat, la yanfad, yang tidak putus. Was'aluka na'iman la yanfad. Okey, jadi para ulama berbincanglah apa makna perkataan na'im ni. Apakah nikmat yang tak putus? Apakah nikmat yang tak putus? Duit habis, rumah akan rosak, kereta lagilah kan, binatang ternakan semua akan habis. Apakah nikmat yang tidak akan putus? Jadi majoriti berpendapat nikmat yang Nabi minta ni, na'iman, maksudnya adalah syurga. Ya Allah, beri dan satu nikmat yang takkan putus-putus dah, iaitu aku dapat masuk syurga. Jadi ini juga bahasa dipanggil kiasan lah kan.
kan? Kita minta, tapi kita tak minta syurga tu, kita minta nikmat yang dalam syurga tu kan. Was'aluka qurrata 'ainin la tanqati', dan aku minta engkau qurrata 'ainin, penyejuk mata, la tanqati', yang tidak putus. Okey, apakah penyejuk mata ni? Penyejuk mata, aku minta engkau penyejuk mata yang tidak akan putus, la tanqati', yang tidak terputus. Jadi kalau berdasarkan ayat Quran, apa yang disebut penyejuk mata ni tuan-tuan? Pernah dengar tak? Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ain, katalah. Jadi bila sebut qurrata ain, orang yang belajar agama dia akan perasan qurrata ain, sebab qurrata ain ada sebut dalam Quran berkenaan dengan isteri dan juga anak. Adakah benda itu maksud dia yang ni? Dan aku minta engkau penyejuk mata yang tidak terputus. Jadi para ulama ada juga berpendapat isteri dan juga anak-anak, tetapi di mana? Di syurga, datang kotak. Tapi nampak macam tak berapa tepat. Dan Nabi SAW ada sebut waju'ilat qurratu aini fis salah, dan aku dan dijadikan salat itu penyejuk mata aku. Solat itu menjadi penyejuk mata aku. Jadi boleh dipahami penyejuk mata dalam doa ini maksud dia solat. Solat Nabi SAW, iaitu jadikan aku ini tidak putus-putus untuk rasa suka untuk bersolat. Was'aluka ridha, was'aluka ridha ba'dal qada, dan aku minta engkau, aku minta daripada engkau ar-ridha, yakni ridha ni maksud dia puas hati, suka, ba'dal qada, selepas ketentuan. Aku minta engkau perasaan redha selepas mana telah ditentukan sesuatu itu. Kadang-kadang kita bila ada satu musibah berlaku kepada kita, kita rasa tak puas hati. Kita rasa kenapa lah Allah Ta'ala buat macam ni, kita akan rasa macam tu kan. Tapi kita minta Allah Ta'ala bagi aku redha selepas mana ketentuan itu telah ditetapkan. As'aluka ridha ba'dal qada. Jadi kita berhenti kat sini dulu. Wallahu ta'ala alam. Sambung balik minggu lagi sekali. Nasallallahu ta'ala yanfa'ana bima sami'na wa yaj'alana hudatan muhtadin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.